Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi dalam live di Garasi TV untuk siaran hari ini 16 hari bulan Mac 2021. Saya mengucapkan ribuan terima kasih walaupun Garasi tak bersiaran 2 hari kerana memberi laluan kepada kerana memberi laluan kepada cuti satu pada hari Ahad dan hari Senin, dan kami kembali jarang kami bersiaran, tak bersiaran pada hari Ahad, tapi minggu ni kami memilih untuk tidak bersiaran untuk memberi laluan kepada hujung minggu, terutama selepas PKP ni ramai bila boleh rentas sempadan, ramai yang berentas sempadan bagi membolehkan mereka bercuti. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terus follow beberapa update dan posting kami di Garasi walaupun tiada live. Kami juga menaik semula boost bagi siaran langsung yang berkaitan dengan Palestin sempena kempen pelancaran jenama Garasi pada minggu lalu. Jadi saudara boleh melihat semula video-video yang memaparkan tentang kempen Palestin. Terima kasih atas mereka yang menyokong, memberi komen-komen yang proaktif dan produktif dalam banyak posting yang kami turunkan. Walaupun untuk pertama kali saya tak reply bagi semua 60 komen dalam posting yang terbaru. Tapi saya cuba memberi hampir 90% komen. Tiap kali kami menaikkan posting bagi semua posting-posting yang lepas. Saya minta maaf kerana ramai yang naikkan posting tapi tak dapat reply. Kerana saya menghabiskan hujung minggu dengan menganalisis CNN, kerana saya lama tak tengok CNN secara detail. Jadi saya menghabiskan hampir 11 jam menonton dan mencatat semua catatan-catatan daripada review CNN, terutama mengenai apa yang menimbulkan kejutan. Iaitu pertama, Itali mengumumkan mereka mengalami gelombang ketiga jangkitan dan Itali kini lockdown dengan penuh. Jadi berlaku kucak-kacir yang sangat luar biasa di Eropah dan memberi gambaran bahawa dunia akan kembali kepada tahap panik pusingan ketiga apabila Eropah mula mengumumkan mereka mengalami gelombang lonjakan jangkitan COVID-19 secara mendadak dan pada paras yang tinggi. Itali adalah negara yang paling kritikal apabila COVID-19 melanda Eropah pada bulan April 2020. Tapi masih terkawal ketika gelombang kedua melanda Eropah pada bulan Oktober, tetapi pada bulan Mac Itali mengambil langkah panik dengan menekan butang lockdown. Kemudian dia juga mencetuskan beberapa negara lain turut berada dalam keadaan panik, terutama United Kingdom, Jerman dan juga Perancis. Tak cukup dengan gelombang ketiga, tuan-tuan, dunia dilanda pula dengan panik apabila vaksin AstraZeneca mencetuskan apa yang dipanggilkan sebagai blood clot ataupun berbuli darah beku yang menyebabkan negara-negara yang menjadi pengguna utama yang sedang menggunakan AstraZeneca sekarang terpaksa memberhentikan penggunaannya untuk tempoh sementara. Untuk pengetahuan saudara, Belanda, Jerman, Perancis, Itali telah mengambil, termasuk United Kingdom, telah mengambil keputusan untuk menghentikan dalam tempoh 14 hari penggunaan AstraZeneca kerana ingin menyelesaikan apakah punca sebenar simptom kematian pesakit yang disuntik selepas menggunakan vaksin AstraZeneca, dengan 10 kes kematian di Belanda selepas berlaku 5 kes kematian di Korea. Untuk makluman tuan-tuan, Majlis Kesihatan Eropah telah bersetuju mengatakan bahawa tiada bukti khusus untuk menggambarkan insiden berbuli darah beku dengan penggunaan vaksin AstraZeneca, tetapi kesan panik telah menyebabkan banyak negara mengambil keputusan untuk menghentikannya. Bagaimanapun ketika isu penggunaan vaksin AstraZeneca mencetuskan panik apabila Belanda menghentikannya setelah 10 kes kematian, Jerman, Perancis, Holland dan Itali juga mengumumkan mereka menghentikan penggunaan AstraZeneca hingga ada satu laporan kesihatan yang sah untuk merumuskan apakah sebenarnya isu di sebalik berbuli darah beku ini. Kanada, iaitu negara pengguna terbesar AstraZeneca yang sedang melancarkan penggunaan AstraZeneca, memilih untuk meneruskannya. Dan hari ini Taiwan juga mengumumkan mereka akan meneruskannya dan Malaysia juga mengumumkan kita akan meneruskannya kerana tiada bukti mengatakan bahawa kesan penggunaan AstraZeneca menyebabkan berlakunya berbuli darah beku yang mencetuskan kes-kes kematian.
Untuk pengetahuan saudara, 8 juta suntikan AstraZeneca tidak dijalankan dalam tempoh 72 jam selepas negara-negara pengguna utamanya memilih untuk menghentikannya. Tetapi semalam saya dapat menonton panjang laporan mengenai penggunaan ini, laporan daripada pakar-pakar kesihatan di seluruh dunia menganggap bahawa secara klinikal adalah tidak dapat disahkan bahawa kesan penggunaan AstraZeneca adalah punca timbulnya berbuli ataupun blood clot ni yang menjadi punca kematian. Tuan-tuan dan puan ya, selain daripada itu, tuan-tuan tentu belum lagi menyedari bahawa Eropah sedang dilanda gelombang ketiga bermula semalam, di mana Itali menjadi negara pertama yang mengisytiharkan lockdown, bererti menutup sepenuhnya pergerakan luar ke dalam negara tersebut, dan langkah tersebut telah diambil lockdown secara terhad oleh United Kingdom, Jerman, Perancis dan juga Holland. Tuan-tuan dan puan, ini satu berita yang menggambarkan apabila vaksin mula diperkenalkan, ada banyak negara dengan secara tergopoh-gapah telah mengambil langkah membuka sempadan serentak dengan penggunaan vaksin. Tetapi belum pun vaksin ini menunjukkan keberkesanannya kerana tempoh suntikannya belum matang dan jumlah yang menerima suntikan belumlah memadai untuk membentuk komuniti imunisasi vaksin. Langkah tergopoh-gapah banyak negara baju membuka sempadan yang telah mencetuskan apa yang dipanggil sebagai gelombang ketiga. Saya juga sempat menonton wawancara penuh dengan bekas Menteri Kesihatan Brazil malam tadi bersama dengan Christian Amanpour. Wawancara 72 minit yang panjang tu, yang meningkatkan pengetahuan kita yang begitu mendalam tentang krisis COVID-19, terutama Brazil, iaitu negara yang kedua. Kita pun dah lama tak tengok tuan-tuan indeks jangkitan. Kita pun dah lupa bahawa senarai indeks jangkitan telah pun berubah. Amerika masih lagi mendahului dengan lebih 30 juta suntikan, dan hari ini kita pun, saya update saudara sikit lah, bahawa statistik dunia ni angka mereka yang dijangkiti telah melebihi 120 juta, angka kematian hampir mencapai 2.7 juta, manakala angka pulih sekitar 97 juta. Berarti dunia masih memiliki 33 juta lebih orang yang kini berada dalam rawatan dan masih lagi menjadi ejen aktif bagi jangkitan. Syukur Alhamdulillah di Malaysia, walaupun angka jangkitan masih lagi gagal turun di bawah paras 1,000, tetapi kita dapat mengurangkan jumlah mereka yang menjadi kes aktif kepada di bawah parah 20,000, dan saya jangka dalam 1 atau 2 hari lagi kita akan mencapai di bawah parah 15,000, dan apabila bulan Mac berakhir, sekurang-kurangnya angka aktif akan berada di bawah 10,000 kes. Apapun sasaran utama adalah untuk melihat R0 bagi jangkitan, di mana kita berharap kita boleh mencapai angka jangkitan di bawah 800 pada penghujung Mac ini, bagi membolehkan pada bulan April, tuan-tuan dan puan, kita memulakan speed yang lebih laju untuk memastikan kita berjaya mencapai R0 4.0 ataupun angka jangkitan di bawah 300 sebelum kita menghadapi bulan Mei dengan sasaran iaitu mencapai 2 angka jangkitan. Tuan-tuan dan puan, sekiranya R0 ini tidak menunjukkan angka yang baik, PKP di negeri-negeri industri akan berpanjangan. Ini akan menjejaskan lagi keadaan pertumbuhan ekonomi, kerana sekiranya PKP dikekalkan di negara-negara industri utama, terutama Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor, dan negeri-negeri yang ada sekarang terus mengekalkan PKP, bererti beberapa industri yang terjejah teruk, terutama pelancongan, akan terus melumpuh. Saya juga sempat melihat beberapa perkara proaktif dalam interview semalam, terutama interview dengan apa yang dipanggil sebagai Boost Sales, CEO Boost Sales yang berpengkalan di United Kingdom. Satu interview yang baik, saudara boleh cari, saya rasa boleh cari semula di CNN dan cuba dengar interview ini penuh mengenai bagaimana sebuah syarikat yang berpengkalan di United Kingdom menggambarkan kepada kita keyakinan bagaimana ekonomi dunia akan meluncur dengan laju dalam tempoh yang dekat. Walaupun banyak benda-benda yang negatif kita dengar, tuan-tuan, saya lebih menyarankan tuan-tuan untuk melihat perkara yang lebih besar yang boleh mendorong fikiran dan juga gambaran saudara melihat kehidupan ketika COVID-19 melanda ni tidaklah tersepit dengan hal-hal yang remeh-temeh. Menurut CIA Busil ni, bahawa langganan mengenai khidmat nasihat bagi meluncurkan perniagaan selepas COVID-19 kini adalah perniagaan utama, di mana syarikatnya telah menerima begitu banyak langganan-langganan daripada syarikat ekonomi kecil dan ekonomi besar
untuk mendapatkan perkhidmatan bagaimana merancang dan menyusun semula strategi perniagaan apabila dunia dijangka akan mula membuka ekonominya pada bulan Jun dan luncuran ekonomi dijangka akan memuncak bermula pada September hingga Disember 2021. Saya fikir ramai rakyat Malaysia yang kurang memberi perhatian walaupun kita selalu menggambarkan kita adalah mangsa krisis ekonomi. Tapi ramai orang yang terjebak dengan krisis ekonomi ini hanya merungut tetapi tidak melihat apakah potensi yang ada sekiranya kita bersedia daripada sekarang. Tuan-tuan dan perempuan, saya suka nak mengingatkan tuan-tuan dan perempuan bahawa setelah setahun kita melalui COVID-19, berhentilah daripada mungut. Berhentilah daripada menyalahkan orang lain dan berhentilah daripada posting untuk mendapatkan simpati bahawa kita adalah mangsa kepada COVID-19. Ini tidak akan membantu tuan-tuan. Ketika semua orang berada dalam kesedihan, tidak ada orang yang akan menangis terhadap nasib kita. Kerana orang juga sedang menangisi nasib masing-masing. Jadi kalau pagi-pagi dan sepanjang hari tuan-tuan memikirkan siapa yang perlu dipersalahkan dan tuan-tuan memikirkan untuk meratap bahawa tuan-tuan adalah mangsa COVID-19, untuk peringatan saudara, 7.5 bilion manusia di seluruh dunia sedang meratap nasib diri masing-masing. Sebab tu saya sarankan berdasarkan daripada bagaimana terkejutnya saya selepas 2 minggu tak menonton CNN, hanya semalam apabila saya tonton dan melihat sebuah media antarabangsa membantu untuk memacu pandangan-pandangan proaktif bagi membolehkan masyarakat dunia bersedia untuk menghadapi apa yang disebut sebagai kebangkitan semula ekonomi bermula pada Jun hingga September. Wawancara dengan CEO Boost Sales yang disiarkan semalam sangat memberi aspirasi kepada saya kerana katanya mereka menggerakkan ke semua pejabat mereka 24 jam sekarang di luar Eropah dan demand menjadi sangat tinggi di 3 negara utama iaitu Australia, Jepun dan juga Taiwan. Untuk pengetahuan saudara, Australia, Jepun dan Taiwan adalah negara yang maju. Tetapi negara-negara inilah yang menjadi pengguna utama perkhidmatan untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada sebuah syarikat yang terkenal sebagai syarikat yang menyusun semula struktur perniagaan apabila berlaku kemuncupan ekonomi. Busil adalah sebuah syarikat yang selama ini terkenal sebagai syarikat kecil yang menjalankan perkhidmatan kaunseling dan juga penyusunan struktur ekonomi dan perniagaan kepada syarikat-syarikat kecil, kini mempunyai ledakan pelanggan yang sangat besar. Dia memberi gambaran bagaimana pemain-pemain ekonomi di Taiwan, di Jepun dan di Australia sudah pun bersedia untuk memasang langkah ataupun sampai apa kita sebut di garisan pecut untuk memula memecut setelah wujud keyakinan yang tinggi bahawa ekonomi dunia akan mula berkembang sepantas pada bulan Jun nanti dan akan mencapai puncak persediaan untuk berkembang sepenuhnya pada September hingga Disember. Sebab tu saya ingatkan tuan-tuan, tak perlu meratap dan tak perlu bersedih. Kerana kalau tuan-tuan meratap dan tuan-tuan bersedih, saya fikir kata hanya orang yang ada air mata palsu saja akan menangis sepanjang setahun. Tuan-tuan tak mungkinlah tuan-tuan adalah orang yang genuine menangis meratap nasib diri kalau dah lepas tahun. Sekiranya dah lepas tahun saudara kehilangan pekerjaan, dah hampir setahun saudara kehilangan perniagaan, saudara orang yang masih bersedih, bererti bahawa saudara sebenarnya mencipta padah untuk diri sendiri. Apa yang saya advise pada saudara untuk mula bersedia sekarang untuk melihat apakah potensi ekonomi yang boleh saudara raih apabila ekonomi mula berkembang secepat pada bulan Jun dan dunia dijangka akan memacu ekonomi yang laju pada bulan September dan akhirnya akan berada dalam paras melebihi 50 ke 60% stability menjelang Disember. Saya sarankan sekiranya saudara orang yang kehilangan pekerjaan tapi masih mempunyai sedikit tabungan, kalau apa yang lebih bagus adalah pembentukan konsortium. Mengikut semalam apa yang saya tonton dan pandangan-pandangan ekonomi dunia yang sempat saya baca, ledakan pembangunan konsortium adalah yang terbaik, di mana sekiranya saudara semua mempunyai modal yang kecil, bergabung dan kuasailah satu perniagaan yang membolehkan anda bergerak bersama sebagai rangkaian untuk mengambil alih ataupun memulakan perniagaan baru dengan modal yang kecil. Saya jelaskan juga kepada saudara bahawa saya terkejut dan saya selalu menjadikan Air Asia sebagai model apabila ekonomi merosot dengan teruk dan Air Asia kehilangan penerbangan. Syarikat ini menjadi syarikat yang sangat produktif dalam interaksi digital. Mengembangkan sayap perniagaan digitalnya hingga kini, Air Asia bertahan dengan hasil pendapatan perniagaan digitalnya. Termasuklah daripada sebuah syarikat yang terbang di udara dan kini terbang di jalan raya sebagai penghantar makanan. Dan kehadiran Air Asia sebagai syarikat penghantar makanan di Singapura dianggap sebagai satu kejutan yang besar bagi pelaburan sebuah syarikat yang menerima anugerah lebih daripada 10 kali sebagai syarikat tambang murah terbaik di dunia. Ini antara beberapa perkara yang kreatif yang harus kita lihat saudara, daripada saudara merungut dan saudara menyesal dan menyalahkan orang lain tentang apa yang sedang saudara alami. Lebih baik bertindak daripada sekarang.
Saya akan tunggu soalan lepas ni untuk review because saya menonton penuh wawancara semalam. Saya rasa tak payah kita banyak panjang tentang COVID-19 ni. Tapi kita panjangkan nanti sedikit perbualan mengenai apa yang dilihat sebagai lonjakan ekonomi yang dijangka berlaku dengan pantas pada Jun nanti dan kemudian akan mula menerima puncaknya pada September dan pada Disember. Sekurang-kurangnya saya juga menggunakan, walaupun kami ini jual pakaian terpakai tuan-tuan, indikasi mengenai angka tersebut sangat manfaat kepada saya untuk berfikir tentang apa yang boleh dilakukan pada Jun dan September oleh sebuah syarikat yang hanya menjual pakaian terpakai. Kerana impaknya akan ada dan kemakmurannya akan dapat dinikmati. Kita terpaksa melihat banyak peluang untuk kita teroka, tak kira tuan-tuan berada di mana. Tapi saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan bahawa bekerja dalam sektor industri yang berkaitan dengan pelancongan ataupun memula memodalkan, sekurang-kurangnya saudara bertahan sekarang dan mula berfikir, sekiranya Grab bukanlah perkhidmatan yang bagus, tetapi memindahkan perniagaan saudara ke kawasan industri pelancongan untuk perkhidmatan kereta sewa masih lagi antara yang terbaik untuk saudara raih lonjakan pada bulan lonjakan perniagaan pada bulan Jun hingga bulan Disember. Sekiranya saudara adalah pakar dalam sektor perniagaan makanan, menyediakan perkhidmatan makanan yang baik di zon industri pelancongan adalah yang terbaik untuk saudara mula mengorak langkah. Sekiranya saudara rasa meninggalkan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur adalah penting kerana sekiranya peluang tersebut tidak wujud di bandar besar, saya jelaskan kepada saudara, ekonomi yang akan paling cepat melonjak dan melambung tinggi adalah pelancongan dalam tempoh 3 ke 6 bulan daripada sekarang. Sebab itu saudara-saudara, apabila saya melihat saya jarang dapat berkesempatan menonton CNN kerana streaming ni memerlukan saya banyak masa untuk melihat pertama masa stream dan prime time CNN hanya bermula awal pagi, di mana apabila kita mencapai pukul 3 pagi berita-berita utama CNN barulah disiarkan, di mana kalau kita nak grab news hour, waktu yang terbaik untuk menonton adalah 3 pagi. Dan saya bernasib baik kerana semalam Liverpool main, walaupun saya tak sempat tengok game Liverpool mengantuk, tapi daripada pukul 2 hingga pukul 4 pagi saya dapat melihat kandungan yang berkualiti yang dilaporkan oleh CNN, terutama pergerakan ekonomi dunia. Bagusnya agensi-agensi seperti CNN ni tuan-tuan, walaupun kita nak kata dia milik Yahudi dan dia milik Barat, tetapi mereka telah menyediakan kandungan proaktif dengan tidak lagi berpele-pele melaporkan tentang kematian, kesedihan, tentang mangsa COVID-19 dan sebagainya. CNN telah memacu dunia untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi sedang menanti masyarakat dunia untuk segera pulih. CNN memberi ruang daripada mereka yang meniaga dan berjaja di tepi jalan untuk melihat peluang bagaimana untuk memacu ekonomi, hinggalah kepada syarikat-syarikat besar untuk melihat potensi bagaimana pergerakan ekonomi akan berlaku takah demi takah. Ini berbeza dengan kita, saudara. Kita masih lagi heboh dengan kerusi tentang kerajaan mana yang akan membentuk kuasa, walaupun saya dah bagi tahu kepada saudara bahawa negara-negara besar di dunia hari ini telah dibentuk oleh kerajaan minoriti. Malah Kanada, satu kuasa ekonomi besar pun adalah sebuah kerajaan majoriti 6 kerusi. Tetapi keseluruhan rakyatnya fokus untuk bergerak ke depan. Finland juga sebuah kerajaan minoriti. Banyak negara-negara, Itali adalah sebuah kerajaan campuran. Untuk memberitahu saudara bahawa bukan Malaysia saja mengalami nasib negeri yang tidak stabil politiknya, tetapi terdapat 8 negara paling maju di dunia sedang berhadapan dengan krisis. Mereka tidak mempunyai kerajaan yang stabil, termasuk Sepanyol, tetapi taklah riuh rendah jadi macam negara kita tuan-tuan yang hari-hari berfikir tentang politik. Apabila mereka menerima kerajaan yang tidak stabil, kerajaan yang dibentuk secara sementara adalah kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan pemacu ekonomi. Rakyat berehat daripada politik, ahli politik berehat daripada politik untuk memberi ruang kepada dua perkara, iaitu pertama penyelesaian wabak pandemik COVID-19, yang kedua adalah menyediakan pemikiran rakyat dan juga pemain ekonomi untuk bergerak ke depan. Ini yang saya dapat lihat dalam tontonan yang panjang selama 11 jam mereview CNN selama 2 hari bercuti tuan-tuan. Ada-ada macam nak menitik mata juga apabila saya bandingkan pula dengan laporan-laporan berita yang disiarkan di Malaysia di TV ataupun di portal, di mana apabila kita membaca tuan-tuan, dia tidak dapat merangsang kita untuk berfikiran positif, untuk merangsang kita melihat Jun dan juga September. Yang merangsang kita untuk melihat hari ini, mencari siapakah mangsa hari ini, siapakah orang yang perlu kita persalahkan hari ini, siapakah kambing hitam hari ini dan siapakah hero hari ini. Menjadikan kita tak sempat mempunyai fikiran jangka panjang kerana setiap hari kita dimomokkan dengan story popular hari ke hari. Saya sampai situ dulu saudara sebelum kita mula Q&A. Saya tak naik beberapa story lain kerana saya akan pindahkan esok, kerana malam nanti kita tak ada editorial kerana kita akan bercakap mengenai program PAK bantuan makanan
ARM yang saya kata juga penting untuk kita bersolidariti, terutama menyediakan Ramadan Al-Mubarak ni supaya tidak menjadi bulan hitam. Kerana kalau kita bawa segala perangai buruk kita yang ada sekarang untuk merungut, membebel dan menyalahkan orang, menceceh, memaki hamun orang, tuan-tuan, Ramadan Al-Mubarak juga akan menjadi bulan maki-makian. Maka itu Garasi mempercepatkan usaha untuk menyambut Ramadan Mubarak ni dengan kempen malam ni, untuk memberi sedikit fokus kepada saudara-saudara untuk melihat kedatangan dan keberkatan Ramadan, supaya apabila datang Ramadan dia menjadi bulan pencerahan dan penjernihan hati. Ada apa-apa soalan? Saya fikir ada munasabah dia, cuma saya tak dapatlah laporan tu kerana tuan-tuan, saya melanggar Nikkei. Nikkei adalah sebuah rangkaian berita berbahasa Inggeris yang berpengkalan di Jepun, yang sepenuhnya adalah menumpukan kepada dua perkara. Nikkei tak akan keluar cerita-cerita pasal selebriti juara lagu, salah pilih lagu. Dia tak akan bercakap mengenai suara sumbang dalam menyanyi lagu. Saya baca Nikkei kerana Nikkei menumpukan dua saja. Satu adalah satu adalah berita-berita ekonomi utama daripada Asia, dan kedua adalah berita-berita geopolitik utama daripada Asia. Saya belum nampak lagi tentang berita Singapura akan membuka sempadannya. Tapi adalah tidak mustahil Singapura akan memulakannya kerana mereka telah menjalankan proses vaksin yang cepat. Kerana Singapura, saya belah cakap begini saudara, Asia Tenggara tidak akan maju kalau Singapura menutup pintu sempadannya. Dia adalah nadi utama. Kalaulah nadi Singapura ni berdenyut, maka darahnya akan mengalir kepada seluruh negara-negara ASEAN yang bergantung pada kedudukan Singapura sebagai pelabuhan yang keempat terpenting di dunia, yang juga bergantung kepada Singapura sebagai hub kewangan yang terpenting di Asia Tenggara, yang bergantung kepada Singapura sebagai hub pejabat dan juga pentadbiran penting, kuasa-kuasa ekonomi besar dalam syarikat korporat yang menggunakan Singapura sebagai pelantar operasi mereka. Untuk pengetahuan saudara juga, satu daripada 4 negara yang menjadi rakan niaga utama Malaysia adalah Singapura. Rakan niaga terbesar Malaysia sekarang adalah China, yang kedua adalah Singapura, yang ketiga adalah Jepun, yang keempat adalah Amerika Syarikat. Sekiranya keempat-empat rakan niaga ini membuka pintu perniagaan semula kepada Malaysia, ekonomi Malaysia akan pulih 55%. Bayangkan tuan-tuan, ada 203 negara di dunia, 196 menjadi pertubuhan negara-negara bersatu. 4 negara ini telah cukup untuk menyumbangkan lebih separuh daripada pertumbuhan ekspor dan ekonomi Malaysia. Itu penting saudara. Kalau saudara nak tengok bagaimana ekonomi domestik 48% berkembang, KDNK, kita perlu melihat juga apa yang akan berkembang dan membantu kita berkembang di 4 negara yang menjadi rakan ekspor utama. Alhamdulillah kalau Singapura membuka pintu sempadannya, kerana satu saudara, boleh dikatakan negara ASEAN yang ada sekarang bebas daripada 3 varian utama. Boleh saja diisytiharkan bahawa ASEAN bebas daripada varian United Kingdom, ASEAN boleh dikatakan bebas daripada varian Afrika Selatan, dan ASEAN juga bebas daripada varian Brazil. Ini memungkinkan sekiranya mereka yang telah divaksin dan kumpulan peniaga dan ahli perniagaan dan mereka yang bekerja di bahagian barisan depan ekonomi, selain daripada kita ada barisan depan COVID-19, frasa yang kita akan masuk seterusnya apa yang dipanggil sebagai frontliner ekonomi. Di mana sekiranya selepas saja kita memberi suntikan kepada frontliner pencegahan pandemik, dan apabila frontliner ekonomi juga menerima suntikan, maka pintu sempadan dapat dibuka bagi membolehkan frontliner ekonomi yang terdiri daripada pemain ekonomi, perunding ekonomi, tokoh-tokoh korporat, syarikat-syarikat besar terbang dan mengadakan perhubungan perniagaan dan membolehkan peluncuran udara berjalan, hubungan laut dan berjalan, dan pergerakan mereka yang berada dalam komunikasi rentas sempadan berasaskan pada ekonomi ekspor bergerak kerana telah memiliki suntikan dan telah diiktiraf sebagai mereka yang berada dalam kelompok imunisasi vaksin. Tak mustahil Singapura akan membuka pintu sempadannya. Untuk makluman saudara juga, hampir semua negara Asia Tenggara boleh dikatakan berada dalam keadaan yang terkawal. Walaupun saudara melihat angka jangkitan di Malaysia adalah tinggi, tetapi jauh lebih terkawal daripada gelombang yang sedang dialami oleh Eropah, apa yang sedang dialami oleh Amerika, apa yang sedang dialami oleh Amerika Latin, dan apa yang juga sedang dialami oleh Afrika. Asia Tenggara adalah zon yang dianggap paling ringan krisis COVID-19-nya berbanding zon-zon ekonomi yang lain. Sekiranya Singapura membuka dan membolehkan ASEAN Plus One, iaitu Plus Timor-Leste ini bergerak, dan kemudian China yang telah pun berada dalam zon hijau bersedia untuk memulakan rancangan ekonomi, dan akhirnya kita memiliki Jepun dan Korea Selatan. Sekiranya negara-negara ini juga dianggap zon hijau bagi barisan depan ekonominya, saya tak fikir kita ada masalah. Dalam bulan Jun saja, pergerakan rentas sempadan bagi pemain ekonomi dan sektor ekonomi akan boleh dilancarkan.
Sebab tu saya jelaskan juga pada saudara untuk perlu melihat peluang ini bermula sekarang, kerana kita ada 90 hari untuk menyusun strategi bagi menghadapi bulan Jun, di mana apabila vaksin telah pun disuntik dan kumpulan yang dianggap barisan depan ekonomi mula membuat pergerakan, di mana mereka yang berada dalam sektor penerbangan, sektor perkapalan dan sektor ekspor telah dianggap sebagai sektor yang boleh merentas sempadan untuk menggerakkan ekonomi, berarti kemakmuran ekonomi akan mula dinikmati. Cuma pada waktu itu tuan-tuan, pada bulan Jun, daripada orang yang selama setahun hidup dengan berfikir untuk merungut, meraih simpati di dalam Facebook, menyalahkan orang lain daripada Facebook, bagaimana saudara nak bangun pagi pada bulan Jun untuk melihat memulakan peluang kehidupan yang baru? Itu soalan yang lebih besar tuan-tuan. Soalan yang saya bimbang apabila saya scroll di Facebook adalah melihat bagaimana bangsa ini boleh bertukar daripada menjadi bangsa yang merungut, bangsa yang menagih simpati, bangsa yang hari-hari suka membesarkan isu-isu yang kecil dan mengecil-ngecilkan isu yang besar, bangsa yang sentiasa mencari salah orang tetapi tidak membaiki dirinya sendiri, boleh bersiap sedia daripada sekarang supaya pada bulan Jun, ketika orang lain meraih peluang ekonomi, tidaklah pula saudara menyalahkan dengan mengatakan, oh balik-balik Cina yang kaya, balik-balik Cina yang kaya, balik-balik Cina yang kaya. Balik-balik orang Melayu diasingkan, balik-balik orang Melayu tak dapat subsidi, dan balik-balik saudara akan berkata bahawa duit mana kerajaan, bulan Jun kami memerlukan subsidi, kami memerlukan subsidi. Kena berhenti berfikir daripada itu saudara. Apabila bulan Jun datang, kita akan menghadapi kerajaan yang tidak akan dapat memberikan kita wang untuk memulakan perniagaan. Kita tidak akan menghadapi kerajaan yang dapat terus memberikan kita bantuan kerana kita tidak memiliki lagi wang. Kerana selama setahun ni tuan-tuan, keseluruhan wang-wang yang kerajaan miliki, sama ada daripada KWSP, wang yang kerajaan perolehi daripada premium dividen Petronas, dan wang yang kerajaan miliki dalam kumpulan wang am pekerja, semuanya telah pun digunakan untuk mensubsidikan bantuan kepada rakyat setelah setahun rakyat berada dalam kesusahan. Jun bukan lagi bulan untuk menagih dan menyalahkan kerajaan, untuk membantu. Jun adalah bulan kita bangun dan bangkit dan bekerja sendiri untuk membantu diri sendiri dan berhenti daripada menyalahkan orang lain. Okey, saya tunggu soalan yang seterusnya. Yang saya kata sempadan kalau begini tuan-tuan, bagi ekonomi kecil, saya cakap kata ekonomi kecil, pembukaan sempadan daripada Thailand sangat penting. Sangat-sangat penting kerana dia menjana ekonomi kecil. Bagi negeri-negeri yang miskin di Perlis, Kedah, ni saya sebut jangan marah tuan-tuan. Ini kena terima hakikat. Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu adalah negeri subsidi yang sentiasa menerima bantuan daripada kerajaan pusat. Kekayaan yang diperolehi cukai kerajaan pusat daripada negeri-negeri yang kaya, terutamanya Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan juga Pulau Pinang. Cukai yang diterima ni disubsidikan. Kedah umpamanya terpaksa menerima 400 juta lebih setahun wang daripada kerajaan pusat untuk mencukupi belanjawan negerinya. Perlis, Kelantan dan Terengganu sama. Dan kerajaan negeri ini menjadi lebih parah apabila sempadan di Thailand ditutup kerana kebanyakan ekonomi kecil yang dijana, yang membabitkan ratusan ribu orang yang berada di 4 negeri yang berdekatan dengan sempadan Thailand ni tuan-tuan, bergantung kepada kerancakan pertemuan dua kuasa ekonomi ini. Saya juga menganggap bahawa lebih penting adalah ekonomi Singapura dibuka kerana kita tahu bahawa Singapura adalah rakan dagang dalam 4 yang terbesar. Manakala bagi negeri-negeri rentan yang sangat terjejas kerana faktor ekonomi tani dan faktor ekonomi industri kecil dengan Thailand ini tertutup, akan juga menjadi pulih. Untuk pengetahuan saudara, kita tak takutkan Thailand. Thailand yang takutkan kita. Kerana Thailand adalah negeri yang menerima angka purata 2 jangkitan. Saya terima setiap hari angka jangkitan daripada Thailand tu dihantar oleh seorang kawan saya. Dan sepanjang tempoh sebulan ni, Thailand tak pernah memiliki kes lebih daripada 3 angka. Semalam tak silap saya hanya 26. Thailand hanya memiliki sekitar 800 kes kematian. Walaupun angka jangkitannya kurang 100,000. Berarti Thailand, kita tak takut. Thailand takut dengan kita kerana angka jangkitan kita sangat tinggi. Itu menjadikan bahawa dalam kes sekarang ni tuan-tuan, Singapura dengan Thailand okey. Tapi sama ada mereka nak menerima kita sekiranya kadar jangkitan dan juga angka Malaysia, negeri-negeri yang zon merah tu masih tinggi. Terutama tentulah Singapura bimbang untuk membuka rantaiannya sekiranya Johor kekal sebagai 3 negara top 3 setiap hari apabila melaporkan kes jangkitan. Begitu juga Thailand. Sekiranya dia melihat kedudukan di Kelantan, Kedah dan Perlis sebagai okey, maka dia akan melihat juga sama ada pergerakan terus yang mereka akan terima yang termasuk daripada zon merah, terutama di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Itu bergantung pada perjuangan kita sekarang untuk mengurangkan kes angka jangkitan, untuk meyakinkan bahawa proses vaksinisasi di barisan depan dan juga pemain barisan ekonomi berjalan dengan baik.
ada keyakinan bagi dua negara terdekat yang berkongsi sempadan darat dan sempadan jambatan ni menerima kita. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, bagi mereka yang selama ini mahu melihat perkembangan ekonomi, saya rasa ekonomi serantau akan berkembang dulu. Tapi saya lebih nampak bahawa Jepun dan Korea dan China akan lebih rancak menerima ekonomi daripada Malaysia berbanding apa yang kita bergantung pada Thailand. Kerana sekiranya Jepun, Singapura dan China membuka rangkaian ekonomi dengan mengisytihar Malaysia adalah zon hijau dan membenarkan penerbangan ekonomi dan penggunaan zon pengangkutan ekonomi dengan Malaysia, itu sudah cukup untuk memakmurkan kita. Terutama China, saudara, kita tak dapat nafikan bahawa ekspor besar kita sekitar 18% adalah kepada China, 15% adalah kepada Singapura, 13% adalah kepada Jepun dan hampir 12% adalah kepada Amerika. Ini adalah angka-angka yang sekiranya 4 negara ini membuka sektor ekonominya kepada Malaysia, terutama dalam ekspor bagi menjana negara-negara industri negara maju ni, kita telah mencapai 55% kemajuan untuk menggerakkan ekonomi ekspor. Saya fikir kata rantau Asia Tenggara lah sekarang yang dianggap rantau agak hijau, kerana di rantau ini hanya Malaysia, Filipina dan Indonesia saja yang kritikal. Negara-negara lain, terutama di Vietnam, dipanggil Indochina, dan sampai ke Thailand, mereka adalah semua zon hijau. Malaysia, Filipina dan Indonesia saja yang sedang struggle sekarang untuk menurunkan angka jangkitan dan mengawalkan kadar jangkitan. Dan saya rasa bagusnya adalah kerana Indonesia sangat agresif dalam vaksinisasi, telah berjalan dengan baik, cuma Filipina agak perlahan. Tetapi kita harap kita dapat speed vaksinisasi kita laju, walaupun AstraZeneca juga adalah vaksin yang kita akan gunakan. Tapi nampak lega kerana YB Khairy Jamaluddin memilih langkah yang sama seperti mana Kanada, di mana di Kanada tiada laporan disebabkan oleh clot blood ataupun berbudi darah beku ini. Maka Kanada mengatakan tiada sebab untuk menghentikan vaksin AstraZeneca. Kita akan menerima vaksin tersebut, tapi saya harap rakyat Malaysia tidaklah pula kemudian panik untuk tidak pergi mengambil suntikan sekiranya mereka menyedari mereka disenaraikan untuk menerima vaksin ini. Ini pun antara perkara yang akan menjadi isu nanti, tuan-tuan. Apabila vaksin ini mula disuntik dan berita mengenai isu berbuli darah beku vaksin AstraZeneca ni menyebar, saya jamin akan ada banyak hantu-hantu yang akan menghasut di Facebook yang menyebabkan mereka yang menerima MySejahtera dan kemudian menyedari mereka disenaraikan di bawah vaksin AstraZeneca tidak akan pergi untuk mendapatkan suntikan. Itu yang lebih saya bimbang, tuan-tuan. Sebab tu saya pilih kata kita akan banyak bercakap tentang perkembangan vaksin AstraZeneca untuk meyakinkan saudara-saudara bahawa saudara-saudara tidak kemudiannya menolak dan menjadikan alasan vaksin tersebut. Sebenarnya angka purata kejayaan vaksin ini adalah 99.9%. Okey, hanya 10 kematian dilaporkan di Belanda dan 5 kematian dilaporkan di Korea daripada berjuta-juta suntikan yang telah dibuat. Cuma oleh kerana suntikan vaksin di kala pandemik ni tahap kawalannya sangat tinggi, maka isu kecil membabitkan 10 kematian pun telah dijadikan garis panduan untuk memberhentikan vaksin ni. 8 juta vaksin sekarang yang telah dijadualkan sepatutnya disuntik dalam tempoh 3 hari di Eropah ni, kini dibekukan kerana Jerman, Belanda, Perancis dan juga Itali memberhentikan buat sementara suntikan AstraZeneca. Tetapi saya tak fikir kata itu menjejaskan mereka, kerana saya fikir kerana Pfizer adalah syarikat yang berpengkalan di Jerman dan kilangnya adalah di Belgium, Eropah masih mempunyai option yang besar untuk mendapatkan bekalan vaksin yang kini dianggap vaksin nombor 1 di dunia. Saya tahu soalan tu akan tanya, saya pun marah ya bila baca kes Saman. Ada orang tanya tentang tindakan undang-undang denda ni. Saya pun nampak macam merapu ya. Ada 2 perkara yang berlaku. Pertama adalah pelaksanaan denda maksimum bagi mereka yang melanggar perintah 342 kanun akta penyakit berjangkit ni. Kerana semalam ada kes yang agak membodohkan lah. Apabila sepasang kekasih yang sedang dating disaman ketika menurunkan penutup muka untuk makan. Kalau tengok detail itu, tuan-tuan, dia sampai ke restoran, dia key in. Dia ada jam dia key in berdasarkan apa yang ada dalam MySejahtera. Kemudian dia ada waktu dia membuat tempahan makanan berdasarkan koding yang digunakan oleh restoran. Dan 2 minit kemudian dia disaman. Begitu dengan kes seorang pelajar sekolah tingkatan 5
yang di Melaka tu lari masuk ke kedai runcit kerana mencari paracetamol untuk ibu dia sakit kepala. Jadi dia lupa nak klik dekat kedai runcit. Apabila dia masuk beli paracetamol, keluar dia terus disaman. Jadi saya fikir beberapa mentaliti rendah pasukan penguatkuasa ni telah memalu dan menjadikan isu undang-undang ni menjadi teruk. Saya jelas kepada beberapa perkataan yang kita sebut adalah ketidakcekapan dan kurangnya ihsan pihak berkuatkuasa sebenarnya menjadikan undang-undang ini kelihatan buruk. Kerana saya fikir kata hingga sekarang kita tak melihat syarikat-syarikat kluster ni tuan-tuan. Kalau saudara baca hari-hari, 90 kluster adalah kluster tempat kerja. Hingga sekarang kita belum lihat saman kepada syarikat-syarikat besar. Apabila saman ni mula diperkenalkan tuan-tuan, dia bukan saja menaikkan angka 1,000 ke 10,000 bagi orang individu. Dia juga menaikkan 50,000 kepada syarikat. Anehnya setiap hari kita baca, sekiranya 19 kes yang dilaporkan, 16 adalah kluster pekerja, kluster tempat kerja. Hingga sekarang kita tak melihat satu pun saman dikeluarkan oleh pihak berkuasa ke atas syarikat-syarikat yang menjadi punca kluster. Yang dikeluarkan saman adalah kepada individu. Itu satu yang saya rasa bahawa saman ni walaupun dilaksanakan dengan tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya banyak yang tak masuk akal tuan-tuan. Pegawai-pegawai yang melaksanakan saman berada dalam tahap mentaliti yang rendah. Tidak boleh membuat pertimbangan yang wajar kerana ketika mengeluarkan saman dan tidak dilatih untuk menyaman dalam keadaan profesional. Ini satu yang menimbulkan kemarahan orang ramai. Dan kemudiannya tuan-tuan, kerajaan yang so-called bangang lah kot saya boleh sebut. Ketika individu disaman, masyarakat melihat pertemuan parti dibuat dalam jumlah angka yang ramai. Acara lomba basikal yang dibenarkan walaupun untuk tujuan rekreasi, memang dibenarkan untuk tujuan rekreasi, tapi hati rakyat terluka apabila yang dibenarkan dalam tujuan rekreasi dengan seorang anak yang disaman kerana membeli paracetamol untuk ibunya dan kebetulan dia berusia 17 tahun. Tentulah masyarakat akan membuat pertimbangan apa jadi dengan negara ni apabila undang-undang pindaan ni dibuat. Dia terus memangsakan rakyat dan kemudian ada cara pula untuk menghalalkan apa yang dilakukan oleh VIP. VIP menghalalkan dengan mengatakan acara berkayuh basikal dibenarkan dalam PKP. Mereka mengatakan pertemuan-pertemuan mereka ini dibenarkan dalam PKP. Saya fikir bukan soal benar tuan-tuan, soal perception rakyat. Bahawa benar yang ada kepada orang politik dan sengsara yang ada kepada rakyat akan menjadi dua bentuk yang berbeza. Benar yang ada pada orang politik akan menjadi fitnah kerana kebenaran itu menyebabkan rakyat membandingkannya pula dengan kesalahan yang diletakkan pada rakyat. Sebab itulah sebuah kerajaan yang baik bukan saja perlu nampak, bukan perlu baik, dia perlu kelihatan baik. Ini secara kelihatannya pun dia telah kelihatan tak baik apabila saya tengok banyak majlis tuan-tuan. Majlis parti politik bersatu tu pakai topeng tapi duduk dekat-dekat, berkumpul hingga menggambarkan seperti pertemuan politik itu amat penting. Perkayuhan basikal dibenarkan oleh seorang menteri dengan mengatakan bahawa itu acara yang telah digazetkan dan dibenar. Ya betul lah dia dibenarkan, tapi kamu tu kan menteri. Berpada-padalah apabila kamu menjawab ketika rakyat marah kerana saman dikeluarkan kepada dua pasangan yang menurunkan topeng muka untuk makan di restoran. Saman dikeluarkan kepada seorang pelajar sekolah yang lari ke kedai runcit untuk mendapatkan paracetamol kepada ibu dia. Apa yang boleh kamu saman kepada budak 17 tahun kerana dia tak pakai? Berilah dia nasihat. Itu saya tak faham tuan-tuan. Ini pasukan-pasukan penguatkuasa ni pun ada dia punya selenga dia juga. Betul tuan-tuan, saya jelas kepada saudara bahawa mereka juga hampir menyerbu bangunan ni dulu kita buat streaming. Dengan mengatakan streaming tak boleh dibuat dalam kawasan, dalam premis. Walaupun streaming. Saya tak faham tuan-tuan. Hinggalah saya terpaksa pergi berjumpa dengan OCPD. Setapak dan mendapatkan kebenaran peribadi beliau. Dan kemudian terpaksa ke balai pula untuk mendaftarkan bahawa kami menjalankan perniagaan streaming dalam bangunan. Pada waktu itu pun saya katakan kan bahagian 23 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian membenarkan perniagaan digital berjalan. Itu maksudnya orang yang nak menguatkuasa ni, nak serbu, nak saman pun, dia pun tak tahu senarai perkara yang patut disaman dan tak patut disaman. Tapi tuan-tuan, saya tak mau kelahi, kita ni mentimun, langgar tembok atau langgar apa pun kita tetap mentimun. Saya terpaksa bercakap secara peribadi dengan OCPD. Dan OCPD menasihatkan saya secara peribadi bahawa okey tak apa, pergi lapor ke balai dan ambillah surat kebenaran. Okey? Saya bagi tahu itu ajalah. Termasuk kehebohan mengenai inilah masa pula nak saman exhaust motor. Begitu banyak masalah dalam negara tuan-tuan yang sepatutnya kerajaan gunakan untuk menyediakan rakyat berfikir bahawa bagaimana bersedia untuk memasuki fasa baru ekonomi pada bulan Jun, September dan Disember.
Kerajaan habiskan masa dengan heboh kita bercakap tentang exhaust motor, tuan-tuan. Heboh. Macam exhaust motor itulah yang rakyat perlukan untuk bawa ke meja makan. Itu saya tak faham bagaimana agenda negara ini disusun. Ketika sekarang adalah masa untuk polish up, untuk menyediakan rakyat untuk pergi ke garis permulaan untuk memulakan langkah ekonomi, memastikan 700,000 hingga 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan, mempersiapkan diri mereka memilih sektor manakah mereka akan kembali kepada pekerjaan apabila ekonomi akan pulih nanti. Untuk membolehkan rakyat bersedia kalau anda peniaga kecil, perniagaan apakah yang boleh anda mulakan. Sekiranya anda mempunyai wang, bagaimana anda membina konsortium. Pembinaan konsortium adalah benda yang paling perlu diajar kepada rakyat Malaysia. Supaya 10 orang yang mempunyai modal kecil dapat bergabung dan melaksanakan perniagaan secara konsortium. Kerana ini adalah potensi di mana satu budaya konsortium, berkongsi modal. Dan untuk membolehkan tempoh, tuan-tuan, alangkah bagus, tuan-tuan, kalau 3 bulan ni, media kita penuh dengan rancangan dan juga pendidikan untuk mengajar bagaimana memulakan perniagaan secara berkumpulan. Supaya anda tidak bersaing sama sendiri. Berarti kalaulah 100 orang nak jadi peniaga dalam satu tempat, tuan-tuan, akan ada 100 perlumbaan. Tetapi kira 10 orang bergabung dalam satu jenis perniagaan, hanya ada 10 perniagaan. Peluang untuk meraih keuntungan menjadi lebih tinggi dan peluang untuk menyusun modal menjadi lebih besar. Tapi tuan-tuan, itulah. Saya tengok hari ini semua berita adalah mengenai exhaust motor. Hingga saya terfikir bahawa apakah ini kek exhaust motor ataupun ini adalah sotong yang boleh dibawa ke meja makan. Begitulah cara dia, tuan-tuan, bila kita menyusun berita dan membentuk mindset ni. Saya pun terpaksa balik kepada media Yahudi untuk berfikir secara positif. Terpaksa menonton CNN. Barulah saya nampak dunia sedang pergi ke mana, ekonomi sedang pergi ke mana. Dan semalam saya sangat terperanjat apabila interview dengan CEO Bus Asil ni, yang berpengkalan di United Kingdom. Dia bercerita bagaimana Australia, Japan dan Taiwan sedang mempersiapkan syarikat-syarikat mereka dan bagaimana majunya khidmat nasihat yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang sekarang datang untuk mendapatkan khidmat nasihat bagaimana menyusun semula perniagaan supaya syarikat mereka kembali bersaing pada Jun hingga September. Negara yang maju seperti Jepun dan Taiwan dan Australia, tuan-tuan, juga menggunakan perkhidmatan khidmat nasihat untuk memulakan semula ekonomi mereka setelah setahun. Kedudukan syarikat mereka berada dalam keadaan terumbang ambing kerana COVID-19. Di Malaysia, tuan-tuan, kita masih lagi bercakap tentang lagu gila tak sesuai untuk menang juara lagu. Kita sedang bercakap bahawa seorang artis yang menyanyi salah key itu sebagai perbincangan ketika kita sedang berada dalam keadaan kelaparan. Dan sekarang terpaksa cakap je pasal exhaust motor. Itulah yang kita bualkan sepanjang hari, tuan-tuan. Ketika kita sendiri tahu nasib kita tak ditentukan oleh lagu. Lagu yang menang tu, tuan-tuan, tak mengubah apa pun nasib, tuan-tuan. Dia hanya mengubah nasib penyanyi dan juga komposernya. Penyanyi yang bersuara sumbang tu, tuan-tuan, tak akan mengubah apa pun nasib kita semua. Melainkan mengubah nasib penyanyi itu sama dia akan jadi penyanyi atau jadi pelakon. Itu yang, tuan-tuan, jangan ambil lah sangat benda yang tak sepatutnya tuan-tuan bincangkan. Dan dijadikan perbincangan yang kemudiannya saya lihat komen sampai 4,000 lebih komen. Tak apalah, tuan-tuan. Saya tunggu soalan seterusnya. Lepas tu kita akan mula. Petang ni saya akan naikkan baju Hawaii versi combo untuk saudara Lok. Tapi saya naikkan dulu edisi item kalau saudara nak. Saya belanja sikit petang ni dengan diskaun untuk membolehkan kita memulakan minggu ni dengan keadaan lebih ceria. Dan kemudian saya akan naik item bagi mereka, kemudian saya akan naik combo bagi mereka yang mahukan harga combo. Sebenarnya, tuan-tuan, dalam ekonomi moden, dia sejak tahun 1997 pun, negara-negara yang mempunyai penduduk yang padat dan juga teknologi yang tinggi dan pelabur yang banyak, dia akan maju. Kerana dia berbalik kepada peranan. Kalau di China, tuan-tuan, saya ambil apa yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Coca-Cola. Coca-Cola, tuan-tuan, menyasarkan apabila dia melabur di China, sekiranya 5% penduduk China menggunakan Coca-Cola, dia menyamai 50 negara yang menggunakan Coca-Cola. Kerana China penduduknya adalah 1.4 bilion. 5% bererti 700 juta orang menggunakan Coca-Cola. Di mana Coca-Cola kata memasar dan meletakkan perniagaannya dengan besar, pelaburan yang besar di China, dengan hanya satu negara saja, dia boleh mendapat jumlah yang dia letakkan di 50 negara. Iaitu dengan 700 juta tin Coca-Cola dipasarkan setiap hari, sekiranya 5% penduduk China menggunakan Coca-Cola, menyamai angka dia memasarkan Coca-Cola di 50 buah negara. Kelebihan Indonesia sekarang adalah kerana selepas reformasi 1998, Indonesia menjadi lebih terbuka. Sistem politiknya lebih stabil. Apabila Indonesia mengamalkan pilihan raya presiden, di mana apa yang berlaku pun tidak ada lompat parti dan kerajaan tak boleh berubah.
kerana presiden telah dipilih untuk 4 tahun, menjadikan apa yang diamalkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara republik meletakkan mereka satu langkah di depan berbanding Malaysia. Kerana keadaan politik di Malaysia boleh berubah kerana kerajaan itu adalah kerajaan yang dipilih, yang boleh dibentuk secara lompat parti sekiranya berlaku pembelotan politik. Yang kedua, tuan-tuan, apabila Indonesia meningkatkan tahap pendidikan, mereka melahirkan lebih banyak graduan yang berkualiti tinggi, ramai akses universiti dan ramai pakar, dan kebolehupayaan orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Inggeris menjadikan dia negara pelaburan yang lebih dinamik. Berbanding dulunya apabila kita melihat Indonesia, kita membayangkan mereka adalah semuanya buruh kasar, yang 4 juta orang datang ke Malaysia menjadi buruh asing. Yang ketiga, apa yang boleh dibuatkan oleh Indonesia adalah prasarana. Kerana Indonesia menyediakan banyak teknologi digital dan teknologi pengurusan yang lebih baik. Walaupun Indonesia masih lagi berada pada kadar korupsi yang tinggi, sama seperti korupsi kita. Tetapi walaupun korupsi di Indonesia masih dianggap negara korupsi yang besar, tetapi 3 fasilitis yang disediakan, iaitu politik yang stabil, tenaga kerja yang berkualiti tinggi, dan juga infrastruktur yang mudah, menyebabkan orang menganggap bahawa itu jauh lebih baik daripada Malaysia yang ada corruption. Tenaga pekerja yang disediakan oleh Malaysia, graduan universitinya juga dianggap lebih rendah keupayaannya, daya saingnya. Kemudian upah buruh yang tinggi yang dituntut oleh kumpulan profesional di Malaysia menjadikan banyak syarikat, 16 syarikat utama berpaling ke Indonesia. Kerana ini memang biasa, tuan-tuan, dia akan berubah. Dan Indonesia kini dianggap sebagai zon baru untuk diterokai. Terutama apabila berlaku ketegangan banyak negara blok barat dengan China, mereka memerlukan negara baru untuk alternatif. Dan alternatif sekarang nombor 1 ditawarkan oleh Vietnam. Dan sekiranya Indonesia boleh memperbaiki beberapa rentaknya, dan sekiranya rentak ini berterusan, saya tak fikir pun kata mustahil sekiranya Indonesia akan dianggap sebagai satu daripada negara harimau baru ekonomi di Asia. Tak ada mustahil pun, tuan-tuan, kerana pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat cergas dan sangat cerdas. Tak mustahil tu. Apatah lagi sistem politik dia menjadikan negara tersebut seperti sebuah negara bukan politik dari segi kerajaannya. Kerana pertama adalah sistem presiden. Yang kedua, pemilihan kabinet boleh dipilih daripada kalangan yang mereka bukan ahli politik. Jadi politiking dalam kabinet berkurangan kerana kabinet boleh dipilih daripada kalangan profesional. Tanpa menggunakan sistem Malaysia di mana kadang-kadang kita terpaksa memilih ahli politik yang bodoh yang menang kerusi untuk menjadi menteri. Dan akhirnya apabila orang melihat kabinetnya itu adalah kabinet yang agak bodoh, dia melemahkan kerajaan kerana dia dianggap sebagai kerajaan yang dikuasai oleh orang yang bodoh. Itu satu masalah kita dengan Indonesia yang kita kena terima, kerana sistem politik mereka berubah selepas reformasi 1998 dan kita masih lagi terperangkap dengan sistem politik yang teruk dan menjadi lebih teruk sekarang apabila begitu banyak katak berbanding pemimpin yang berada dalam kerajaan sekarang. Itu ulasan saya, sinikal, tapi saya rasa itulah fakta yang kita kena terima dan kita terpaksa mengakui bahawa kita tak boleh lagi menggabut Indon kerana Indonesia kini sedang mekar dan mendapat perhatian dunia dan saya rasa bahawa tak mustahil pun 2025, tuan-tuan, saya menjangka dia akan tumbuh lebih pantas. Sangat-sangat pantas.